step untuk design simplistic beam. Firstly kan, kalau dia bagi tahu C25 dengan C30 ini, ambil yang C25 sebab kita pakai C25 bukan pakai C30 ni. Dia akan jadi FCK dia akan jadi 25 N per mm square. Lepas tu yang pertama sekali step dia kita kena buat selection of beam size. Selection of beam size ni kalau dah bagi dah B dengan H dia berapa, kita skip part ni. Kalau tak bagi baru buat. Sama dengan nominal cover ni. Kalau tak bagi baru kita buat. Lepas tu untuk cari size selection of beam ni, beam size ni dia punya formula adalah span bahing depth untuk dapatkan nilai H ni berapa. Ratio yang kita tahu kita belajar 13 hingga 18. So pilihlah mana-mana yang suka ikut ratio ni, asalkan dalam ratio ni. Lepas tu untuk yang dapatkan nilai B, pakai formula B over depth. Ratio dia 0.3 hingga 0.6. Ambil sekali nak pakai ratio mana satu, asalkan dalam range ni. Lepas tu kita cari nominal cover pula. Nominal cover ni ada dua. Ni formula nominal cover. C norm sama dengan C min tambah dengan C def. C def ni dia 10, dia constant. Lepas tu dekat C min ni kita ada dua, durable dengan fire resistant. Kalau yang fire kita kena cari, kita kena ambil yang paling besar antara durable dengan fire resistant ni. Fire resistant ni kita tengok dia ikut appendix. Formula dia C min sama dengan ASD tolak diameter link tambah diameter bar bahagi dengan 2. ASD sama dengan A tambah dengan 10. Yang ada kat appendix tu adalah A. Kita tengok dia punya berapa R. Contohnya dibagi R30. So tengoklah dekat situ dia punya B berapa dan dapatkan nilai A berapa. So dapatlah C min tu. Lepas tu ni appendix ada, appendix hilang. So tak boleh nak tunjuk. Nampak. Tu cari durable ni. Durable ni dia punya tu max C min B, C min 2 dengan 10. C min B ni adalah refer pada size bar. Kalau size bar tu 10 contohnya kan. So 10 lah dia punya size bar, dia punya C min B. Lepas tu C min 2 ni kita tengok dalam buku Eurocode 2 dekat muka surat 48. 48 tu nanti tunjuk contoh jalan kira. Lepas tu dapatkan nilai C norm dia berapa antara C min durable dengan fire resistant ni, ambil yang paling maksimum punya. And then kita kira design load. Design load ni adalah pertama kita tahu safe weight dia. Tengok sini dekat notes ni kan tulis if the given GK include safe weight, no need to calculate step number 1. Means maksud dia kalau GK yang given tu biasanya dekat dalam soalan dia akan bagi GK dengan QK. Tapi dia akan tulis macam ni, contohnya dia akan tulis GK 15 exclude safe weight. So kita kena kira safe weight ni berapa. Safe weight ni formula dia adalah kalau untuk beam concrete density darab dengan width darab dengan height. Kalau slab concrete density darab dengan thickness darab dengan length. Kalau brick wall material density darab dengan thickness darab dengan height. Plaster load intensity darab dengan thickness. Ni based on soalan tu. Kalau soalan tu ada beam sahaja, kita pakai formula ni lah. Kalau benda tu dia kena transfer slab ke beam, so kena kira safe weight slab dulu, lepas tu kena kira safe weight beam pula, kena campur dua tu semua. Lepas tu kira W sama dengan 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. Apa beza GK kecil dengan GK besar? Dia kalau GK besar ni maksud dia point load. Kalau GK kecil ni maksudnya di UDL. Kan tak di lepas tu contohnya kalau dekat notes ni, if the given GK not include safe weight, need to calculate step number 1 and add with a GK to get total permanent load, then calculate step number 2. Maksud dia dekat sini, contohnya kalau kita ada kat sini adalah 15
dengan 10, GK 15, QK 10. Lepas tu GK dia exclude safe weight. So kita kena cari safe weight dulu berapa. Safe weight dekat sini campur dengan 15 GK ni, darab dengan 1.35 tambah dengan 1.5 darab dengan 10 ni. Dapatlah W dia sama dengan berapa. Lepas tu untuk yang notes yang ketiga ni, if the given GK and QK not mention factor or mention unfactor, the GK and QK need to multiply with the coefficient. Coefficient ni adalah 1.35 dengan 1.5 ni macam tadi. Yang ni dia tak sebut pun dia unfactor ke dia tak sebut apa-apa pun. Dia tak sebut factor dengan unfactor. Dia tak sebut apa-apa, maknanya benda ni adalah unfactor. So 15 dengan 10 ni kiraan dia sama macam biasa. Kena darab dengan 1.35 dengan 1.5. Kalaulah ni contoh dia. Example, faktor GK 3, Q safe weight, faktor QK sama dengan 10. So W sama dengan 1.35 darab dengan 3 tambah dengan 1.5 darab dengan 10. Kat ni darab dengan 3 terus sebab dia kata include safe weight. Kalau dia kata exclude safe weight, kenalah cari dulu safe weight tu berapa, campur dengan 3 ni, lepas tu baru darab dengan 1.35 ni. Okay, lepas tu notes yang keempat, dia kata kalau GK dan QK dia mention factor. Ni maksudnya kita tak payah multiply dengan koefisien tu yang 1.35 dengan 1.5 tu. Contohnya kayak ni, factor GK dia 10 include safe weight, factor QK dia 3. So GK 10 campur je dengan 3 dapat 13. Tak payah darab dengan 1.35 dengan 1.5 tu sebab dia dah factor dah. Kalau lah dikata kat sini exclude safe weight, so safe weight tu kena kira safe weight yang tu sahaja darab 1.35. Maksudnya kalau yang ni kan dikata sini exclude, safe weight. Contohnya kita kira safe weight ni kita dapat 3. So 3 darab 1.35 campur dengan 10 campur dengan 3. 1.35 safe weight je darab dengan 1.35 sebab jawapan yang kita dapat ni belum factor. Lepas tu next kita kira step yang keempat, effective debt. Effective debt ni dia ada 3 dia based on gambar tu sendiri. Kalau dia punya tension reinforcement ni macam ni, D tu daripada atas konkrit sampai separuh reinforcement ni D. Yang D prime daripada atas sampai separuh compression reinforcement. Formula dia ni, D prime sama dengan C norm tambah dengan diameter link tambah diameter bar banding 2. Yang ni pula D sama dengan H darab C norm tambah dengan diameter bar, diameter link tambah dengan diameter bar banding 2. Biasanya diameter bar yang bawah ni akan lagi besar daripada diameter ni. So kalau dia bagi contohnya soalan ni, dia bagi 12 dengan 20, maknanya yang ni tension punya reinforcement, yang ni compression punya reinforcement. Lepas tu kalau yang ni D2 kan bawah ni kan, so dia punya formula yang D dia tu sampai kat tengah-tengah ni je. So D dia tak adalah bahagian kedua. Lepas tu diameter bar tak payah bagi 2. Lepas tu yang ni kalau yang dia 3, maknanya dia separuh dekat 3 ni, mestilah 3/2 macam tu. Ni kita cari dia based on ikut soalan kita, macam mana kita susun kita panggil reinforcement tu. Lepas tu kita kena kira shear force dengan moment. Kalau simple supported, kita pakai formula ni je, VED sama dengan WL/2, MED sama dengan WL²/8. W ni ambil daripada jawapan ni tadi dekat design book tu. Lepas tu kita cari nak buat design reinforcement pula. Design reinforcement ni last kali nanti kita cari AS dia berapa. Firstly kita kena cari K dia berapa. K sama dengan MED sama dengan BD square FCK. MED tu kita ambil daripada
sini yang kita kira tadi. Lepas tu B dia yang kita tahu dah B. D pun dah kira dekat effective depth. Yang ni FCK tu yang kita tahu dekat sini tadi. Yang dekat ni ada C25 ni. So kita kena compare dengan K-bar. K-bar ni dia punya 0.167. Lepas tu kalau K ni dia ada dua. Ni point ni dengan point ni. Dia dua. Kalau K-bar kecil daripada K kecil daripada K-bar, no compression reinforcement required. Means benda tu adalah single reinforcement. Singly reinforce. Lepas tu next step dia kena kira Z sama dengan D tambah 0.5 tambah 0.25 tolak dengan K. K ni, K yang nilai kat sini 1/3 kena kecil daripada 0.95D. So ambil yang kecil. Kalau yang ni besar daripada jawapan yang ni, ambillah jawapan yang ni sebagai Z. Lepas tu kira AS. AS ni MED over 0.87 FYKZ. Lepas tu kita kena provide. AS provide ni ambil daripada appendix. Contohnya kalau kita dapat sini 1000, kita provide lah 1002. Tengok dalam dekat appendix. Appendix saya hilang ya. Tahu kat mana. Lepas tu kalau kita punya K besar daripada K-bar, dia kena ada jadi ada compression reinforcement. So benda tu doubly reinforced. So kita kira Z. Tapi K dia ni pakai K-bar, sama je cara dia. Ambil yang smallest. Lepas tu kita kena kira dua. AS prime. AS prime ni maksudnya dia punya compression reinforcement. AS yang kecil yang atas ni, area yang atas ni. Lepas tu kita kira masukkan formula K minus K bar FCK BD square over 0.87 FIK D minus D prime. Dah dapat kat kira kat sini. Lepas tu provide dia pun ikut appendix. Lepas tu AS. Lepas tu kira AS ni. AS ni tension punya reinforcement. Pakai formula ni. Semua dah tahu dah nilai dia. Lepas tu providekan dia. AS kat sini, AS prime yang kat sini, ambil yang required tau, yang dapat jawapan daripada sini. Berapa jawapan sini, letak kat sini. Jangan ambil yang provide punya. Lepas tu kita pun provide untuk AS pula. Lepas tu yang ni dah lepas kira banding 1, 2. Lepas kira antara ni 2 kan. Antara ni 2 kita kira sampai AS kan. Yang ni pun dapat AS juga. Lepas tu kita kena kira AS min. AS min sama dengan 0.26 XDM BD over FYK besar daripada 0.013 BD. Dia kena ambil yang besar. Kalau yang ni besar daripada yang ni, ambil yang ni. Kalau yang ni besar daripada yang ni, ambil yang ni. Lepas tu kira AS max. AS max 0.04 BH ni dua-dua ni tak payah provide. Lepas tu kena compare. Compare tulis AS min kecil daripada AS provide, kecil daripada AS max. Okey kan tulis. Lepas tu design ni if not okay, redesign.